Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pakcik Makcik Oto Arung, seperti biasa anda semua bersiaran secara eksklusif bersama saya Jufazli Syamat, penganalisis politik bebas, pengkritik bebas yang telah berjaya menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Saya Jufazli Syamat sebagai graduan master first class CGPA 3.97 akan terus membongkarkan dan mendedahkan berita-berita kes jenayah Rosma Mansor yang mana ada kabar berita buruk hari ini dalam Mahkamah Malaysia secara rasmi. Sebelum kita pergi jauh, Pakcik Makcik Oto Arung, selain daripada tajuk perbahasan undang-undang tentang kes Mahkamah Rosma Mansor, kita juga akan membahaskan tentang berita yang cukup tergempar hari ini. Perbicaraan kes jenayah rasuah Zaid Hamidi, lebih 40 kes jenayah, akhirnya tamat secara rasmi dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia. Ini adalah kes jenayah rasuah berprofil tinggi yang wajib untuk kita bahaskan dan perdebatkan. Kerana sememangnya berdasarkan secret information, Toyol Ponorogo itu berisiko untuk check-in penjara Kajang sebelum PRU 15. Pakcik Makcik Oto Arung, berita politik panas yang pertama. Pengumuman rasmi berkenaan dengan kes jenayah rompakan jenayah rasuah isteri Perdana Menteri ke-6 Malaysia, iaitu Rosma Mansor. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama Rule of Law, atas nama The Supremacy of Federal Constitution, akhirnya sebentar tadi Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengumumkan Rosma Mansor kalah awal dan gagal untuk menutup 3 kes jenayah rasuahnya melibatkan projek solar hybrid 1.25 bilion ringgit. Ya, ini adalah kekalahan awal yang sangat-sangat menggemparkan seluruh dunia. Yang mana hari Selasa hari ini bersamaan 30 Ogos 2022 telah diumumkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi permohonan Rosma Mansor bersama peguam-peguam beliau ditolak secara mutlak oleh Hakim Mahkamah Tinggi untuk menutup 3 kes jenayah rasuah dan menyingkirkan Gopal Sriram sebagai timbalan pendakwa raya. Untuk makluman 32 juta rakyat Malaysia dan seluruh dunia, sebelum ini Rosma Mansor telah membuat permohonan undang-undang di saat-saat akhir untuk membuat semakan kehakiman, menyingkirkan timbalan pendakwa raya Datuk Seri Gopal Sriram sebagai Ketua Pasukan Pendakwaan mewakili Kerajaan Malaysia bagi perbicaraan kes jenayah rasuah Rosma Mansor projek solar hybrid bernilai 1.25 bilion ringgit. Malang sangat malang, sial dan cukup sial. Masin lagi mulut Jufazli Syamat, Pakcik Makcik Oto Arung. Betul ramalan Jufazli Syamat. Kemarin 29 Ogos 2022
saya telah meramalkan Rosmah Mansur akan kalah lagi kerana kes mahkamahnya memang tak boleh ditutup sampai kiamat. Kun fayakun atas izin kuasa Allah yang maha berkuasa. Ramalan Jufazli Syahmat hari Selasa hari ini sangat-sangat benar dan sahih. Hakim Mahkamah Tinggi telah mengesahkan dan mengumumkan permohonan Rosmah Mansur untuk menutup 3 kes jenayah rasuah projek solar itu bernilai 1.25 bilion ringgit tetap tidak boleh ditutup. Pakcik Makcik Otuar. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memberi kekalahan awal yang sangat-sangat memalukan Rosmah Mansur. Permohonan Rosmah Mansur untuk memecat Datuk Seri Gopal Sri Ram gagal 100% secara rasmi sebentar tadi dan ditolak oleh hakim buat kali kedua. Tepuk tanganlah sikit. Wahai 3 juta toyol parti timbangan. Rosmah Mansur kalah awal di hari Selasa hari ini, Pakcik Makcik Oto Arung. Ini adalah keputusan rasmi Rosmah Mansur menemui jalan mati. Memang tak boleh tutup kes mahkamah kamu, Rosmah Mansur. Tak boleh singkirkan Datuk Seri Gopal Sri Ram itu. Jadi syabas dan tahniah kepada Rosmah Mansur kerana kalah dan terus kalah seperti banduan Najib Razak yang menangis menderita dalam penjara Kajang. Kekalahan ini tanda-tanda kiamat. Nenek lampir sihir toyol ni confirm check-in penjara Kajang 1 September 2022. Merompak lagi nenek lampir sihir toyol. Teruskan merompak. Sebelum masuk penjara Kajang 1 September 2022 ni, kau suruhlah toyol-toyol kecil parti timbangan kau tu merompak lagi. Ya, ini memang sangat-sangat memalukan ya. Masih mulut Jufazli Syahmat, nenek lampir sihir kalah awal-awal lagi ni. Jadi dengan kekalahan ini, semua usaha Rosmah Mansur, semua usaha Rosmah Mansur dan peguam-peguamnya untuk melambat-lambatkan keputusan mahkamah pada 1 September 2022 gagal secara rasmi hari ini. Rosmah menggunakan taktik untuk melambat-lambatkan dia check-in penjara Kajang. Tetapi sayang 1000 kali sayang, bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala terus menimpa Rosmah Mansur di hari Selasa ini. Yang mana memang tak boleh menang. Sangat-sangat susah untuk menang. Bukti-bukti kes jenayah rasuah projek solar melibatkan Rosmah Mansur ini terlalu banyak bukti. Sangat banyak dia punya alibi, fakta kes jenayah Rosmah Mansur. Saksi-saksi high credibility yang menonton dan menyaksikan Rosmah Mansur meminta wang rasuah ratusan jutaan ringgit
saksi-saksi hidup sudah bongkarkan semua modus operandi Rosmah Mansor meminta wang rasuah. Wow. Sangat ramai ni menonton, biar betul. 840 juta orang. Pak Cik Makcik Oto Arung, jangan lupa tap-tap skrin, boleh tekan butang share. Tolong viralkan dalam mana-mana grup WhatsApp, grup Telegram, bagi tahu si botak, bongkarkan rahsia sulit lagi. Pak Cik Makcik Oto Arung yang cerdik pandai di luar sana. Keputusan awal kekalahan Rosmah Mansor ini membuktikan semua wayang-wayang politik Rosmah bersama Raja Petra gagal untuk menghancurkan Mahkamah Malaysia. Ramai orang tidak tahu, Raja Petra, juru cakap rasmi kepada bosku Najib, cuba untuk mengkucar-kacirkan Mahkamah Malaysia dengan mereka-reka dokumen keputusan mahkamah yang tidak pernah pun dikeluarkan oleh Mahkamah Malaysia secara rasmi. Ini antara taktik politik kotor yang digunakan oleh si ketua toyol, bosku kaki kepit pondan, yang menderita check-in dalam penjara Kajang bersama isterinya, bermain wayang politik propaganda untuk menghancurkan institusi kehakiman negara. Sangat-sangat lawak dan lucu, beberapa hari lalu, Nenek Lampir Sihir mengarahkan RPK untuk membocorkan dokumen palsu tentang keputusan mahkamah berkaitan dengan keputusan mahkamah kes jenayah rasuah Rosmah Mansor. Nenek Lampir Sihir ini fikir dia boleh melambat-lambatkan keputusan mahkamah jika dokumen palsu itu berkaitan keputusan mahkamah dibocorkan. Ini antara wayang-wayang politik, gimmick-gimmick politik yang tidak membantu perompak penyamun laki bini toyol yang tidak berputus asa untuk menghancurkan Mahkamah Malaysia. Saya ingin terus terang, tujuan Raja Petra membocorkan dokumen-dokumen palsu tentang keputusan mahkamah adalah untuk menghancurkan Mahkamah Malaysia. Dan saya ingin ingatkan, apapun taktik kotor yang cuba dibuat oleh toyol-toyol penyamun penyangak laknatullah dalam negara Malaysia akan terus menghancurkan Najib Razak, Rosmah Mansor, Zahid Ponorogo dalam penjara Kajang Pak Cik Makcik Oto Arung. Saya Jufazli Syamat sebagai penganalisis politik bebas, sebagai pengkritik bebas, sebagai graduan master dalam bidang ilmu sains politik, sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, yang mengetahui 1001 rahsia projek-projek politik kotor bosku Najib di negara ini. Saya ingin tegur ya, tolong hentikan semua rancangan untuk menghancurkan hakim-hakim dan Mahkamah Malaysia. Saya masih hidup sebagai rakyat, sebagai generasi baru. Saya tidak takut ditangkap, digari. Saya tidak lari seperti Raja Petra ke London. Saya masih berada di dalam negara Malaysia. Ini adalah masalah besar mainan wayang politik kotor Najib dan Rosmah
yang mengupah orang-orang mereka untuk mensabotaj proses rule of law, kedaulatan undang-undang keluhuran perlembagaan persekutuan Malaysia yang pasti ditegakkan oleh hakim-hakim dalam mahkamah negara ini. So, Raja Petra, Bosku Najib dan pasukan Bosku Najib gagal untuk mensabotaj institusi kehakiman negara dengan dokumen palsu tentang keputusan Mahkamah Najib Razak dan Rosmah Mansor yang bocor sejak akhir-akhir ini. Dokumen keputusan mahkamah bukan macam begitu rupanya. Najib Razak, Rosmah Mansor, Raja Petra. Wahai pasukan politik deep state Bosku Najib dalam penjara Kajang. Saya ingin tegaskan Pakcik Makcik Otok Arung. Perkara ini akan terus menghancurkan Najib Razak dan Rosmah Mansor dalam penjara Kajang. Malang sangat malang, sekalipun dokumen palsu direka-reka oleh RPK dan orang-orang bosku untuk menghancurkan Mahkamah Malaysia, tetap tidak boleh tutup kes Mahkamah Rosmah Mansor, tetap tidak boleh menangguhkan keputusan rasmi kes Mahkamah Rosmah Mansor pada 1 September 2022. Sila cuba lagi, Bosku Najib, Bosku Rosmah, Raja Petra, bermain wayang politik kotor untuk menghancurkan hakim-hakim dan Mahkamah Malaysia yang tidak takut mati untuk menegakkan rule of law dalam institusi kehakiman negara Malaysia berdaulat ini. RPK adalah juru propaganda yang dibayar oleh banduan Najib yang kini menderita dalam penjara Kajang. RPK lah antara yang dibayar untuk menyerang Hakim Muhammad Nazlan dengan fitnah-fitnah rasuah yang akhirnya tidak ada bukti dalam Mahkamah Malaysia sehingga hari ini. Jadi tolong perbaiki kualiti anda, Raja Petra, banduan Najib Razak dalam percaturan kuasa ini. Cukup ironi Ju Fazli Shah Ahmad tahu semua mainan politik kotor Najib Razak dan Raja Petra ini. Najib Razak gagal menghancurkan sistem undang-undang, sistem keadilan, sistem kehakiman negara sehingga Najib Razak dihantar dengan sangat cepat ke dalam penjara Kajang seperti diramalkan oleh Ju Fazli Shah Ahmad. Kini giliran Rosmah Mansor. Wayang politik kotornya dalam Mahkamah Malaysia sebiji serupa dengan suaminya, banduan Najib Razak, yang kini tersiksa dalam penjara Kajang. Nasib tetap sama. Secara prospek, nenek lampir sihir itu turut dihantar terus ke penjara Kajang pada 1 September 2022, Pakcik Makcik Otok Arung. Marah? Rosmah Mansor kalah hari ini, koyak? Sakit hati? Rosmah Mansor akan dihantar terus ke penjara Kajang? Raja Petra, Lokman Adam, 3 juta ahli toyol parti timbangan. Kalau tidak mahu dihantar ke dalam penjara Kajang, jangan merompak Rosmah Mansor, Najib Razak, Zahid Hamidi. Wahai 3 juta toyol parti timbangannya amat kami hormati. Kalau anda tidak suka untuk dibicarakan dalam mahkamah, tidak suka dihantar oleh hakim-hakim ke dalam penjara neraka dunia, jangan merompak dalam negara kami. Very simple but you make it complicated. Sebab itu kebenaran adalah tetap kebenaran. Kami akan terus menyampaikan kebenaran bahawa negara Malaysia adalah negara rule of law yang tidak akan berkompromi dan tidak akan bertolak ansur
dengan penjenayah-penjenayah perompak yang kantoi mencuri dan merompak dalam negara Malaysia untuk menghancurkan negara kami. Kami tidak takut mati untuk mempertahankan negara Malaysia berdaulat ini. Kepentingan 32 juta rakyat, kepentingan negara ini, kepentingan rule of law adalah sangat-sangat penting untuk kami perjuangkan sebagai generasi baharu. Bahawa banduan-banduan penjenayah seperti Najib Razak, Rosmah Mansor, Zahid Hamidi dan ramai lagi di negara ini perlu tahu satu perkara. Don't ever underestimate suara rakyat yang terus menyokong dan mendukung proses keadilan undang-undang, prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan negara Malaysia berdaulat. It is wrong if Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor, Zahid Ponorogo, 3 juta ahli toyol parti timbangan jika mereka fikir kita takut bersuara di negara ini. Negara Malaysia adalah negara raja berperlembagaan dan negara demokrasi berparlimen. Sebab itu, kita tidak pernah takut untuk menyampaikan fakta dan kebenaran tentang bukti-bukti kes rompakan Najib Razak, Rosmah Mansor, Zahid Hamidi bertahun-tahun sejak sebelum PRU 14. Dan suara rakyat ini berhasil menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Sehingga hari ini adalah sah satu rahsia sulit, satu wahyu maklumat sulit saya terima. Mengesahkan Agung Raja-Raja, Perdana Menteri ke-9, Peguam Negara dan Ketua Hakim Negara serta Lembaga Pengampunan tetap tidak mahu memberikan pengampunan diraja kepada banduan Najib Razak, Pakcik Makcik Oto Arung. Sehingga saat ini sememangnya Najib Razak menggigit jari, berputih mata dalam penjara Kajang. Semua ramalan Jufazli Syahmat adalah tepat dan benar. Hari ini hari ke-7. Najib Razak tidur di atas lantai penjara Kajang. Cyber Toyol, bosku Najib, bosku Rosmah melobi untuk pengampunan diraja. Masih tidak ada kabar berita baik untuk Najib Razak. Najib Razak memang meringkuk dalam penjara Kajang selama 12 tahun untuk makluman rakyat Malaysia. Saya ulang. Najib Razak perlu menerima hakikat ini. Dia sudah kalah. Apapun alasan Najib Razak dan anak-anaknya, keputusan adalah muktamad, tidak ada U-turn. Kes mahkamah kamu ini hukumannya bukan main-main. Hukuman penjara Sungai Buloh, penjara Kajang 12 tahun itu masih tidak ada pengampunan diraja. Sebab itu, Pakcik Makcik Oto Arung, saya ingin katakan kepada anda semua, Rosmah Mansor, Zahid Hamidi dan Parti Timbangan gagal melobi untuk dapat pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong, daripada Raja-Raja Melayu, daripada Lembaga Pengampunan Diraja, daripada Ketua Hakim Negara dan Peguam Negara. Kenapa Agung, Raja-Raja, Lembaga Pengampunan Diraja, Ketua Hakim dan Peguam Negara tidak beri pengampunan kepada banduan Najib Razak sehingga hari ke-7 dalam penjara Kajang? Sebab utama dia, kes jenayah rompakan SRC Najib Razak ini memalukan nama negara Malaysia di seluruh dunia.
Kes rompakan ini adalah kes rompakan yang cukup besar. 4 bilion ringgit. Duit pencen orang Melayu dalam KWAP hilang. Disebabkan bosku toyol kaki kepit pondan tu curi semua duit tu dengan jolo. Selain itu, kenapa pengampunan diraja sampai sekarang tak dapat? Sehingga Rosmah Mansur pun sedang menghitung hari untuk check-in penjara Kajang 1 September 2022. Kesilapan kempen-kempen politik banduan Najib ni bersama dia punya penyokong-penyokong dalam media sosial, suka betul menghina mahkamah, suka betul menghina dan memfitnah hakim-hakim. Bosku banduan toyol ini dalam penjara Kajang suruh orang-orang dia ugut bunuh ketua hakim negara dan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi apabila banduan si ketua toyol kaki kepit pondan ni tak sedar diri, mengugut-ngugut ketua hakim negara, memang benarlah kata-kata Jufazli, susah dapat pengampunan diraja Najib Razak. Kau tak perlu tunggu bila kau dapat pengampunan diraja. Tidak ada pengampunan diraja sampai kau mati dalam penjara Kajang. Itulah maklumat sulit terkini yang saya terima. Intelligent Information Intelligent Briefing yang saya terima 24 jam lalu. Ramai orang tak tahu kan? Saya ni sebagai penganalisis politik bebas, hari-hari terima maklumat sulit banduan Najib Razak. Suka ataupun tidak, percaya ataupun tidak, sakit hati kah, koyak mental kah, saya tetap ingin umumkan kepada seluruh dunia ya. Sampai mati Najib Razak tak dapat pengampunan diraja dalam penjara Kajang. Marah? Sudah terlambat untuk marah Pak Cik Makcik Oto Arung, Rosmah Mansur, 3 juta ahli UMNO BN yang amat saya hormati. Siapa suruh Najib Razak merompak? Terlampau banyak dia rompak. Tengok, agung, raja-raja, ketua hakim, peguam negara, Perdana Menteri pun tak nak bagi pengampunan diraja. Kerajaan UMNO yang berkuasa di Putrajaya pun tak nak bagi pengampunan diraja. Sehingga sekarang yang di Pertuan Agong dan Perdana Menteri tidak ada memutuskan untuk memberi pengampunan diraja kepada banduan Najib Razak dalam penjara Kajang. Ini adalah fakta dan kebenaran. So, teruskan merompak. Sememangnya adalah sangat-sangat tepat keputusan agung raja-raja, ketua hakim negara, Perdana Menteri dan peguam negara serta lembaga pengampunan diraja tidak ada membincangkan tentang proses pengampunan diraja ke atas banduan Najib Razak. It is true. Sehingga hari ini yang di Pertuan Agong dan Perdana Menteri tidak ada mengumumkan pengampunan diraja ke atas banduan perompak Najib Razak dalam penjara Kajang. Sangat-sangat sahih dan benar. Tidak ada dilaporkan oleh pihak istana pengampunan diraja kepada banduan Najib Razak yang tersiksa menderita check-in penjara Kajang sampai sekarang Pak Cik Makcik Oto Arung. Seterusnya, ini adalah berkaitan dengan 47 kes jenayah rasuah, jenayah rompakan Zahid Hamidi melibatkan Yayasan Akal Budi. Sebentar tadi diumumkan oleh pihak Mahkamah Malaysia proses pembelaan diri Zahid Hamidi, bekas Timbalan Perdana Menteri, bekas Menteri Dalam Negeri yang kini merupakan Presiden UMNO, telah tamat proses pembelaan di kandang
saksi di hadapan Hakim Mahkamah Malaysia sebentar tadi. Selain daripada berita panas, Rosmah Mansor kalah awal dan tidak dapat tutup 3 kes jenayah rasuah projek solar hybrid 1.25 bilion ringgit. Zahid Hamidi juga mempunyai nasib malang yang sama. 47 kes jenayah rasuahnya masih tidak dapat pengampunan diraja. Bukan sahaja Najib Razak yang tidak dapat pengampunan diraja. Rosmah Mansor, Zahid Hamidi jika check-in penjara Kajang selepas ini sebelum PRU 15, lagilah susah nak dapat pengampunan diraja. Lagi susah nak dapat penangguhan hukuman penjara. Saya ulang Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Untuk kes jenayah rasuah Rosmah Mansor dan Zahid Hamidi ini, amat sukar untuk dapat pengampunan diraja jika kedua-dua penjenayah ini kalah teruk dan check-in penjara Kajang sebelum PRU 15. Rosmah Mansor dan Zahid Hamidi ini, kes mahkamahnya memang terlalu banyak bukti dan amat sukar untuk menangguhkan hukuman penjara Kajang atau penjara Sungai Buloh jika Rosmah Mansor dan Zahid Hamidi diumumkan kalah dalam Mahkamah Malaysia. Saya tahu di sini ramai yang koyak. Orang-orang UMNO, penyokong-penyokong setia, loyalis Najib Razak, Rosmah Mansor, Zahid Hamidi dalam UMNO. Tetapi inilah kebenaran yang terlalu pahit untuk ditonton dan didengar Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Saya sebagai generasi baru, sebagai graduan master first class CGPA 3.97 dalam bidang ilmu sains politik, yang mempunyai kepakaran undang-undang dan ada rekod menang dalam semua perbicaraan mahkamah. Tiap-tiap tahun kes mahkamah saya dibuka oleh Najib Razak, Zahid Hamidi dan geng-geng politik mereka di negara ini. Saya perlu mendedahkan pencerahan undang-undang ini agar 32 juta rakyat tidak ditipu dan dikencing-hancing oleh media-media propaganda toyol-toyol perompak di negara Malaysia. Ramalan saya benar, hari Selasa 23 Ogos 2022 Najib Razak check-in penjara Kajang dan confirm kalah 5-0. Saya telah meramalkan kemarin Rosmah Mansor akan gagal untuk tutup kes mahkamahnya. Akhirnya secara rasmi hari ini, hari Selasa 30 Ogos 2022, masin lagi mulut Jufazli Syahmat buat kali kedua. Memang benar, hakim telah memutuskan, mahkamah telah melaporkan secara rasmi sebentar tadi, Rosmah Mansor kalah awal, kalah secara rasmi, tidak boleh tutup 3 kes jenayah rasuah projek solar hybrid bernilai 1.25 bilion ringgit dan tidak boleh memecat Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya dalam perbicaraan kes jenayah rasuah Rosmah Mansor. Kini, Zahid Hamidi turut menghadapi kesulitan yang sangat-sangat besar. Kenapa baru-baru ini Zahid Hamidi menangis dalam taklimat khas bersama ahli-ahli UMNO? Kita tidak pernah nampak Zahid Hamidi menangis, keluarkan air mata yang cukup-cukup menderita. Kerana Zahid Hamidi tahu 47 kes jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram, duit yayasan akal budi ratusan jutaan ringgit. Sememangnya sudah tamat perbicaraannya hari Selasa hari ini. Pejam celik selepas 4 tahun perbicaraan, kes jenayah rasuah berprofil tinggi di dunia melibatkan Presiden UMNO, Zahid Hamidi telah diputuskan oleh hakim sebentar tadi telah tamat dibicarakan secara penuh. Maka ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Tak lama lagi
Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan mengumumkan sama ada Zahid Hamidi menang atau kalah dalam 47 kes jenayah rasuah untuk keputusan terakhir. Pusingan pertama, Zahid Hamidi didapati kalah awal atas kes prima facie. Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan Zahid Hamidi terbukti bersalah atas 47 kes jenayah rasuah, jenayah pecah amanah, jenayah pengubahan wang haram, dana yayasan akal budi ratusan jutaan ringgit. Ini buat kali pertama Presiden UMNO didakwa dalam Mahkamah Malaysia dan kalah pusingan pertama. Pusingan kedua adalah keputusan terakhir yang saya kira akan diumumkan oleh hakim sebelum PRU 15. Based on secret information, si Ketua Toyol Ponorogo itu turut menemani banduan Najib dan banduan Rosma dalam penjara Kajang sebelum PRU 15. Suka ataupun tidak, ini adalah kes jenayah rompakan yang tetap tidak mahu ditutup oleh Kerajaan Agung, oleh Perdana Menteri ke-9 Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang tetap tidak mahu ditutup oleh Kerajaan Malaysia. Semua usaha Zahid Hamidi untuk melambat-lambatkan perbicaraan mahkamah beliau sudah gagal. Maka dengan tamatnya perbicaraan penuh Zahid Hamidi ini, kita akan sama-sama menantikan keputusan rasmi daripada Hakim Mahkamah Tinggi. Sama ada Zahid Hamidi kalah semua kes jenayah rasuahnya, 47 kes jenayah rasuah, atau dia terus dihantar ke dalam penjara Kajang. Zahid Hamidi mencipta rekod dunia sebagai ahli politik yang sangat banyak kes jenayah rasuahnya. Selain daripada 47 kes jenayah rasuah melibatkan dana yayasan akal budi yang dicuri oleh Toyol Ponorogo itu, ada 30 kes jenayah rasuah lain lagi melibatkan projek-projek rasuah Pakcik Makcik Oto Arum. Oleh hal demikian, sememangnya Zahid Hamidi, Rosma Mansur tak dapat tidur malam dengan aman, tenang, nyenyak dan tenteram. Saya masih ingat sewaktu Zahid Hamidi menjadi Menteri Dalam Negeri di Putrajaya pada tahun 2016. Dia berkomplot bersama Najib Razak untuk membuli dan menangkap Jufazli Syiamat si botak ini secara politik, secara zalim, secara diktator. Saya masih ingat kes-kes politik dibuka dalam Mahkamah Malaysia atas nama si botak ini, atas nama Jufazli Syiamat, dibuka secara politik oleh Zahid Hamidi, Najib Razak dan Rosma Mansur untuk mengugut Jufazli Syiamat tahun 2016 lalu. Tetapi atas izin kuasa Allah, karma terus menimpa kehidupan sial Zahid Hamidi, Najib Razak dan Rosma Mansur. Saya cukup bangga sebagai generasi baru, sebagai anak muda, sebagai graduan master first class, CGPA 3.97 yang sangat ditakuti oleh Najib Razak, Zahid Hamidi dan Rosma Mansur dalam percaturan kuasa Malaysia sejak tahun 2016 hingga tahun 2022. 87 kes jenayah rasuah Zahid Hamidi, 47 kes jenayah rompakan Najib Razak, 21 kes jenayah rasuah Rosma Mansur dibuka kerana kezaliman dan kejahatan yang maha dahsyat
dilakukan oleh Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur ke atas Jufazli Shah Ahmad sejak tahun 2016 sehingga tahun 2022. Pak Cik Mak Cik Oto Arung, sampai sekarang Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur tidak berani saman fitnah Jufazli Shah Ahmad kerana semua pembongkaran kes-kes rompakan Najib Razak, Zahid Hamidi dan Rosmah Mansur ini adalah sangat-sangat benar, mempunyai bukti yang kukuh, malah disahkan benar oleh hakim-hakim Mahkamah Malaysia. Sebab itu, toyol-toyol perompak dalam geng Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur, setiap kali menonton siaran video panas Jufazli Shah Ahmad, mereka semua meroyan macam orang gila, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Tangkap lagi Jufazli Shah Ahmad, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur. Saya tidak takut mati, tidak takut dibom C4, tak takut digari tangan, tak takut diserbu rumah saya. Misi perjuangan kami sebagai rakyat sudah selesai. Kami berjaya menghantar Najib Razak, seorang bekas Perdana Menteri, Menteri Keuangan perompak yang paling berkuasa di dunia, secara mengejut ke dalam penjara Kajang pada hari Selasa 23 Ogos 2022. Kini giliran Rosmah Mansur dan Zahid Hamidi untuk kami hantar ke dalam penjara Kajang atas prinsip keadilan undang-undang, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan berdasarkan bukti-bukti kukuh, elebai-elebai kukuh. Terbukti Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur, toyol perompak paling besar dalam parti timbangan Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Duit rakyat Malaysia, duit negara Malaysia dirompak dengan sangat kejam, dengan sangat zalim. Sehingga hutang negara bertambah. Yang susah adalah rakyat yang bayar hutang-hutang tersebut. Bosku Najib, bosku Rosmah, toyol Ponorogo, menjayakan projek rompakan terbesar di dunia, di negara Malaysia, adalah untuk menghancurkan rakyat Malaysia dan negara Malaysia secara perlahan-lahan dalam jangka masa pendek dan jangka masa yang panjang. Oleh sebab itu, kami rakyat ada hak kebebasan bersuara mengikut perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Negara kami dirompak oleh Najib Razak, Rosmah Mansur dan Zahid Hamidi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang boleh tutup mulut rakyat Malaysia, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Ingat, kami ingin memberi amaran. Negara kami dirompak dengan sangat kejam, dengan sangat zalim oleh Najib Razak, Rosmah Mansur dan Zahid Hamidi. Kami 32 juta rakyat tidak akan tutup mulut kami sampai kami mati. Marah, koyak. Negara Malaysia adalah negara demokrasi. Negara Malaysia bukan negara komunis. Wahai banduan Najib Razak, banduan Rosmah, banduan Zahid Ponorogo. Negara Malaysia adalah negara demokrasi. Negara Malaysia bukan negara diktator, bukan negara authoritarian. Negara Malaysia membenarkan rakyatnya untuk bersuara di hadapan toyol-toyol perompak laknatullah. Pak Cik Mak Cik Oto Arung, kes-kes jenayah rasuah Rosmah Mansur dan Zahid Hamidi ini akan terus menjadi perhatian seluruh dunia, yang mana akan menyebabkan lebih ramai lagi akan menangis darah. Simpan air mata kamu, Rosmah Mansur, Zahid Hamidi. Nanti Rosmah Mansur 1 September 2022 bawa 10 baldi. Ya? Confirm check-in penjara Kajang. Di situlah kau menangis darah 10 baldi. Okey? Zahid Hamidi, jangan terlalu overconfident Zahid Hamidi.
Bukan kamu yang berkuasa di negara ini. Kamu hanyalah Presiden UMNO. Saya tahu Zahid Hamidi dan Rosmah Mansur sedang menonton video panas ini. Bertaubatlah sebelum terlambat. Zahid Hamidi sudah terlambat untuk menyesal. Merompak ya. Sebab itu sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Are you ready, Rosmah Mansur, Zahid Hamidi, untuk ikut jejak langkah banduan Najib Razak check-in penjara Kajang? Perlukah saya tekan butang awal-awal untuk anda berdua? Rosmah Mansur, Zahid Hamidi? Saya masih ingat banduan Najib Razak mencabar rakyat untuk tekan butang. Waktu tu dia masih lagi hari-hari main Facebook. Najib Razak ketawa-ketawa, tekanlah butang sekalinya. Ju Fazli tekan butang 23 Ogos 2022 hari Selasa, hari paling sial, paling malang. Najib Razak menangis check-in penjara Kajang. Rosmah Mansur mahu saya tekan butang 1 September 2022. Itulah nak sangat lawan Ju Fazli Syekh Ahmad kan? Nak sangat tangkap Ju Fazli, nak sangat serbu rumah Ju Fazli jam 3 pagi. Nak sangat berperang dengan Ju Fazli dalam Mahkamah Malaysia. Inilah butang-butang azimat, butang-butang misteri. Memang kita akan tekan sebelum PRU 15. Berputih mata ini kali. Rosmah Mansur, Zahid Hamidi yang takut terkencing-kencing check-in penjara Kajang menemani Najib Razak. Saya di sini bukan minta sokongan sesiapa Pak Cik Makcik Oto Arum. Saya di sini bukan mahu untuk disukai. Saya di sini bukan mahu jadi famous. Perjuangan saya sejak tahun 2016 adalah menghantar toyol-toyol perompak, penyamun, penyangak, petualang ini ke dalam penjara negara Malaysia. Akhirnya berhasil. 6-7 tahun perjuangan keramat rakyat ini, suara rakyat menggoncang dunia. Hasilnya cukup menyakitkan 3 juta toyol parti timbangan. Saya sangat bangga. I'm very proud as a new generation. The power of rakyat sent Najib Razak to jail, ladies and gentlemen. I'm very proud as a new generation. A corrupted leaders, a corrupted prime minister, sent to jail because of the movement by rakyat. We are not afraid to speak the truth. Before corrupted leaders like Najib Razak, Zahid Hamidi, including Rosmah Mansur, ladies and gentlemen. And that is why Najib Razak, Zahid Hamidi and Rosmah Mansur afraid of Ju Fazli Syekh Ahmad. Saya hanya berjuang untuk rakyat Malaysia tercinta dan negara Malaysia tercinta. 31 Ogos 2022 kita akan menyambut hari kemerdekaan negara kita di peringkat nasional. Kekalahan Najib Razak, Rosmah Mansur ini adalah hadiah kemerdekaan yang cukup makna untuk 32 juta rakyat yang benar-benar merdeka. Kita berjaya hantar Najib Razak ke dalam penjara Kajang adalah hadiah kemerdekaan untuk 32 juta rakyat. Bahawa negara Malaysia dan rakyat Malaysia disaksikan menang besar oleh seluruh dunia, Pak Cik Makcik Oto Arum. Saya sangat bangga yang mana ramalan saya semua benar dan tepat. Janji-janji saya untuk hantar Najib Razak, Rosmah Mansur, Zahid Hamidi ke dalam penjara Kajang berjaya.
beratus-ratus kes jenayah rompakan, jenayah rasuah Najib Razak Zahid Hamidi, Rosma Mansur tetap tidak mahu ditutup oleh Kerajaan Agung dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Maka dengan ini saya ingin memberi kenyataan terbuka di hadapan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Patik Jufazli Syahmat ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang memberi hadiah kemerdekaan kepada generasi kami dan 32 juta rakyat menghantar Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Saya sebagai generasi baru terhutang budi dengan kesungguhan Kerajaan Agung di Putrajaya dan di Istana Negara yang menunaikan janji-janji baginda untuk menegakkan kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, menghantar banduan perompak penyamun nombor 1 di dunia bernama Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Ini adalah sambutan Hari Kemerdekaan yang dinanti-nantikan oleh 32 juta rakyat yang berjaya menyatukan semua bangsa tidak kira Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian, orang asli sama ada orang Islam maupun bukan Islam. Bahawa Kerajaan Agung membuktikan baginda adalah kerajaan yang terbaik di dunia, berani menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Dirgahayu tuanku Yang di-Pertuan Agong. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus merahmati kekuasaan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga kekuasaan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara yang berani menegakkan keadilan undang-undang, kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Tanpa Yang di-Pertuan Agong, kami rakyat Malaysia tidak akan berjaya menghantar Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Kami cukup mengkagumi kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, yang cukup amanah, siddiq dan fatonah. Tidak mahu bersekongkol dengan pemimpin perompak, penyangap, penyamun, pengkhianat, petualang seperti banduan Najib yang kini menderita dalam penjara Kajang. 32 juta rakyat Malaysia cukup mengkagumi ketelusan pemerintahan Kerajaan Agung. Diam-diam ubi berisi tanpa rasa takut dibom sifo. Kerajaan Agung menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara Kajang tanpa ada pengampunan diraja. Daulat tuanku. Semoga terus karar kekuasaan Yang di-Pertuan Agong di Istana Singgasana. Semoga negara Malaysia akan terus maju di bawah pemerintahan Yang di-Pertuan Agong. Si Fulentik, jutaan terima kasih bagi cermin mata. I love you, si Fulentik. Muah. Seterusnya, saya Jufazli Syahmat ingin memberi kenyataan terbuka kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sentiasa mengikuti dan menonton video-video panas Jufazli Syahmat. Maka dengan rasa bangga, sebagai generasi baru, saya ingin memberi kenyataan terbuka di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia.
Pertama sekali, saya Jufazli Syamat mewakili 32 juta rakyat Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menunaikan janji-janjinya menegakkan kedaulatan undang-undang menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara kacang. Ramai rakyat Malaysia yang terkejut. Kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terus tegas menegakkan prinsip rule of law. Tidak mahu tutup 42 kes jenayah rompakan Najib Razak, 87 kes jenayah rompakan Zahid Hamidi, 21 kes jenayah rompakan Rosma Mansur. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia juga tidak tutup kes jenayah rompakan Jolo sampai sekarang. Sekalipun Jolo menawarkan wang rasuah bilion-bilion ringgit kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Agung. Saya sangat bangga sebagai anak muda melihat kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia walaupun menerima tekanan politik yang sangat luar biasa. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri baharu di Putrajaya berjaya melunaskan amanahnya sebagai Ketua Kerajaan Malaysia menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara Kajang tanpa ada pengampunan diraja. Jutaan terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak campur tangan dan tidak membantu banduan-banduan penjenayah dalam semua perbicaraan kes jenayah rasuah berprofil tinggi dalam mahkamah negara kita. Jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menunjukkan kebijaksanaan undang-undangnya menghantar perompak, penyamun, penyangak bernama banduan Najib ke dalam penjara Kajang. Kami amat menghargai kesungguhan kerajaan Ismail Sabri Yaakob menyelamatkan 32 juta rakyat Malaysia dan negara Persekutuan Malaysia berdaulat ini daripada terus dirompak oleh banduan Najib Razak, banduan Zahid Ponorogo dan banduan Rosma Mansur. Saya ingin mengumumkan kepada seluruh dunia, kami 32 juta rakyat Malaysia akan terus menyokong pemerintahan Kerajaan Agung dan Kerajaan Ismail Sabri Yaakob yang telah membuktikan ketelusan undang-undang dalam Mahkamah Malaysia. Kerajaan Agung dan Kerajaan Ismail Sabri menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Walaupun sebelum ini ada berlaku perang dingin antara saya dengan Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, akan tetapi dalam kes jenayah rompakan Najib Razak ini, saya menyokong penuh keputusan Kerajaan Agung dan Kerajaan Ismail Sabri Yaakob menyelesaikan 7 kes jenayah rompakan Najib Razak melibatkan dana SRC 42 juta ringgit yang kini banduan Najib Razak berakhir dalam penjara Kajang. Tanpa Perdana Menteri ke-9 Malaysia, siapalah perjuangan generasi baru ini di negara Malaysia? Saya tidak menyangka
Ismail Sabri Yaakob adalah satu-satunya Perdana Menteri yang paling berani dan paling cepat menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Saya dan 32 juta rakyat Malaysia tidak menyangka Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan Agung adalah kerajaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Semua rakyat fikir kes mahkamah Najib Razak Zahid Hamidi Rosmah Mansor akan ditutup oleh kerajaan Ismail Sabri. Akan tetapi plot twist, kejutan berlaku di bulan kemerdekaan ini yang mana rupa-rupanya Ismail Sabri adalah hero sebenar bersama Yang di-Pertuan Agong yang berjaya menyelamatkan kedaulatan negara Malaysia, yang berjaya menyelamatkan 32 juta rakyat daripada terus dirompak. Saya ingin beri tepukan gemuruh atas kehebatan pemerintahan Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan kehebatan pemerintahan Kerajaan Agung Al-Sultan Abdullah menunaikan janji-janji mereka di hadapan Jufazli Syih Ahmad bahawa banduan Najib Razak sudah dihantar ke dalam penjara Kajang. Pakcik Makcik Oto Arung, kita bangga sebagai rakyat. Ada Yang di-Pertuan Agong yang cukup hebat, ada Perdana Menteri yang cukup hebat menegakkan keadilan, undang-undang, kedaulatan, undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tepuk tangan sampai koyak 3 juta toyol Parti Timbangan. Syukur Alhamdulillah. Saya ingin memberi political endorsement kepada pemerintahan Kerajaan Agung dan Kerajaan Ismail Sabri Yaakob yang very powerful menghantar banduan perompak yang paling berkuasa di dunia bernama banduan Najib Razak sehingga kempunan tidak dapat pengampunan diraja. Parti sebagai rakyat ingin menyatakan di hadapan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Parti bersetuju atas keputusan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri yang tidak mahu memberi pengampunan diraja kepada banduan Najib Razak sehingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati pemerintahan Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sehingga PRU 15. Kami rakyat rasa bahagia, rasa selamat di era pemerintahan Kerajaan Agung dan Kerajaan Ismail Sabri kerana menunjukkan negara Malaysia benar-benar bermaruah. Negara Malaysia masih mempunyai harapan untuk maju pada masa hadapan kerana kita mempunyai ketua negara dan ketua kerajaan yang menegakkan rule of law sehingga banduan Najib Razak dihantar ke dalam penjara Kajang. Seluruh dunia menjangkakan amat mustahil untuk banduan Najib Razak dihantar ke penjara Kajang. Tetapi atas kebijaksanaan pemerintahan Kerajaan Agung dan Kerajaan Ismail Sabri Yaakob, semua ramalan seluruh dunia salah dan silap, tersasar apabila Kerajaan Agung dan Perdana Menteri ke-9 Malaysia memberi mesej kepada seluruh dunia. Negara Malaysia adalah negara merdeka, negara berdaulat, yang cukup tegas menegakkan keadilan undang-undang dan kedaulatan undang-undang. Tidak ada mana-mana politikus, Perdana Menteri atau Menteri Keuangan boleh mendapat kekebalan undang-undang. Akhirnya dibuktikan di era pemerintahan Kerajaan Agung dan Kerajaan Ismail Sabri hari ini. Kita perlu bagi kredit ini kepada Kerajaan Agung dan Kerajaan Ismail Sabri Yaakob, Pakcik Makcik Oto Arung. Kita boleh berbeza pendapat dalam beberapa isu dengan Kerajaan Agung dan Kerajaan Ismail Sabri, tetapi kita perlu bersetuju
Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri adalah hero sebenar yang menyelamatkan negara Malaysia daripada banduan Najib Razak perompak itu. Salute and respect ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Walaupun Baginda yang di-Pertuan Agong adalah Sultan Pahang, Baginda selaku ketua negara tidak pilih bulu. Baginda tidak tutup kes jenayah rompakan Najib Razak, malah Kerajaan Agung menghantar banduan Najib itu ke dalam penjara Kajang secara mengejut pada hari Selasa lalu. Tabik Spring, salute and respect Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Walaupun merupakan Perdana Menteri daripada Parti UMNO, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia tanpa rasa takut hilang jawatan, tanpa rasa takut dibom C4, tidak mahu tutup kes Mahkamah Najib Razak sehingga Ismail Sabri Yaakob menunaikan janjinya kepada seluruh dunia, hantar Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Tabik Spring kepada 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun, yang juga merupakan hero-hero rakyat di bulan merdeka ini, tidak memberi pengampunan diraja kepada Najib Razak, tidak menangguhkan perbicaraan mahkamah, tidak menangguhkan hukuman penjara Kajang 12 tahun walaupun diugut bunuh. Siapalah generasi kami tanpa bantuan Agung Perdana Menteri dan hakim-hakim yang adil lagi bijaksana menegakkan keadilan undang-undang, menyelamatkan rakyat dan negara ini yang dirompak dengan sangat kejam oleh banduan Najib Razak dalam penjara Kajang. So, pakcik makcik Otok Arum, sebagai kesimpulan, kita sebagai rakyat wajib untuk setia kepada raja dan negara. Kita wajib untuk menghormati kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan negara kita. Kita boleh berbeza ideologi politik, berbeza pandangan politik. Kita boleh berbeza semasa undian mana-mana pilihan raya. Tetapi perkara asas ini, di negara Persekutuan Malaysia yang berdaulat, kita perlu setia kepada raja dan negara. Kita perlu mengangkat prinsip rule of law, prinsip the supremacy of federal constitution demi kemajuan negara. Apapun, saya Jufazli Syamat sangat bangga sebagai rakyat Malaysia. Di era pemerintahan Kerajaan Agung dan Kerajaan Ismail Sabri Yaakob, sangat cepat mereka menghantar banduan Najib Razak ke dalam penjara Kajang sehingga seluruh dunia terkejut. Pakcik makcik Otok Arum, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati negara Malaysia berdaulat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga keamanan, perpaduan dan keharmonian 32 juta rakyat Malaysia berbilang bangsa, berbilang agama sehingga kiamat. Semoga Allah terus memajukan negara Malaysia pada masa hadapan, kerana kita semua bersama Kerajaan Agung, bersama Kerajaan Ismail Sabri Yaakob, bersama hakim-hakim telah berjaya membuktikan kepada seluruh dunia kita menang melawan perompak-perompak pengkhianat petualang di dunia ini, pakcik makcik Otok Arum. Apapun kepada Rosmah Mansur, selamat maju jaya pada 1 September 2022. Tolong bersedia, kalah atau menang, Rosmah Mansur perlu bersedia untuk check-in penjara Kajang, pakcik makcik Otok Arum. Kepada Zahid Hamidi, perbicaraan mahkamah secara penuh sudah tamat. Kalah atau menang Zahid Hamidi,
Anda perlu letak jawatan sebagai Presiden UMNO dan anda perlu bersedia untuk menemani Najib Razak dan Rosman Mansur dalam penjara kajang sebelum PRU 15. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat demi negara Malaysia tercinta. Merdeka! 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 Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rakyat Malaysia. Jumpa lagi.